Satu kisah yang sangat indah mengenai perhubungan akrab di antara seorang pegawai kanan polis dengan seorang bekas pengganas komunis. Masih ingat tak kisah yang lepas? Batman adalah seorang anggota pengganas komunis yang ditawan secara peribadi oleh DSP Kamaruddin Hashim atau Kenny sewaktu dia sedang mengambil surat daripada dalam hutan di Telemong, yang mana Kenny telah terjun daripada atas pokok jejawi setinggi 20 kaki untuk menangkap Batman, dan dia telah menumbuk muka Batman sehingga bengkak dan tidak berupaya melawan lagi. It's a matter of life and death, sebab kedua-dua pihak mempunyai senjata api. Batman memegang senjata api jenis karbine. Batman bukanlah pengganas yang calang-calang. Dia telah diasuh dan dididik dengan doktrin komunis sejak daripada bangku sekolah lagi. Apabila meningkat remaja, dia menyertai organisasi bawah tanah MNLF. Dia juga telah dilatih cara-cara menggunakan senjata api. Oleh kerana minatnya yang mendalam di dalam perjuangan komunis, dia kemudian menyertai pasukan bersenjata PKM iaitu 9AWF di kawasan Telemong, Pahang. Oleh kerana kegigihannya, dia terus dilantik menjadi naib ketua di dalam 9AWF. Di hari kejadian, Batman keluar daripada hutan bersama seorang lagi pengganas untuk mengambil surat rahsia di suatu DLB terletak di tepi jalan balak di dalam hutan. Surat itu sebenarnya adalah perangkap yang dipasang oleh Kenny. Tujuan Kenny hendak menangkap pengganas hidup-hidup. Operasi berjaya, kedua-dua pengganas telah dapat ditawan dan mereka dibawa balik ke markas di F-Team. Apabila tiba di markas, Batman serta rakannya terus disoal siasat. Kenny walaupun keletihan, dia tidak terus balik ke rumah. Dia kekal di markas melihat Batman disoal siasat. Kenny melayan Batman dengan baik walaupun Batman adalah musuh ketika itu. Kenny mengambil kain basah membersihkan muka dan badan Batman. Muka Batman ternyata bengkak kerana terkena tumbukan padu daripada Kenny. Kenny juga menyapu minyak kepada kecederaan itu. Kecederaan itu dianggap ringan, tidaklah serius. Di dalam soal siasat, tanpa diduga Batman cepat menyanyi. Maknanya dia mula bercakap membongkar segala rahsia yang ada di dalam perutnya, termasuklah rahsia di dalam pasukan komunis. Mengapa agaknya dia begitu cepat membuka mulut? Sedangkan dia adalah seorang anggota komunis yang berpengalaman dan berkaliber. Pada hematnya, mungkin ada 3 faktor yang membuat dia menjadi begitu. Yang pertama, dia mungkin terkesima melihat layanan yang diberikan kepadanya oleh pihak cawangan khas. Sebelum itu, dia sentiasa mempunyai tanggapan bahawa polis adalah jahat. Polis adalah orang yang membunuh orang. Polis juga menyeksa orang. Tetapi perkara itu tidak berlaku kepadanya. Dia diberi layanan baik, diberi makan, minum dan juga rokok. Dia juga melihat pasukan cawangan khas terdiri daripada pelbagai bangsa, Cina, Melayu, India, semuanya ada. Mereka bekerja di dalam satu pasukan yang harmoni. Ini membuatkan hati Batman segera lembut. Yang kedua, dia telah diberitahu bahawa ketuanya Robin juga telah ditangkap. Robin yang selama ini menjadi idolanya juga telah menyanyi dan memberi kerjasama sepenuhnya kepada cawangan khas. Apatah lagi dia yang hanya orang bawahan. Yang ketiga, Batman mempunyai isteri juga seorang pengganas. Isterinya masih berada di dalam kem pengganas di Telemong. Pastinya dia takut isterinya akan dibunuh oleh pasukan keselamatan. Sebaik sahaja soal siasat berakhir, malam juga operasi dilancar oleh pasukan keselamatan untuk mengepung kemah 9AWF. Kenny mengetuai operasi. Kenny berjalan di hadapan sekali bersama Batman. Sebelum tindakan menyerbu, Batman menawarkan diri untuk masuk ke kemah berseorangan. Dia berjanji akan memujuk kawan-kawannya supaya menyerah diri. Tindakan Batman berhasil. Seluruh kemah yang mengandungi 17 pengganas telah dapat ditawan secara aman. Tiada sesiapa pun yang tercedera. Malah satu das tembakan pun tidak perlu dilepaskan. Sekembalinya ke markas, Batman diberi hidangan yang enak-enak. Dia juga amat berterima kasih kerana cawangan khas telah menyelamatkan nyawa isterinya. Di atas kerjasamanya, Batman tidak dikenakan tahanan ISA. Sebaliknya, dia terus diambil untuk membantu tugasan cawangan khas memerangi PKM. Sejak peristiwa itu, terjalin hubungan yang rapat di antara Batman dan Kenny. Mereka saling mempercayai tanpa sebarang perasaan syak wasangka. Kenny walaupun sudah beristeri, dia jarang sekali balik di rumah. Dia sentiasa berada di tempat kerja menunggu panggilan untuk bertindak. Kenny seorang yang tidak reti kenal penat.
Dia sentiasa on the move membuat operasi menangkap beribu-ribu anggota underground yang nama mereka timbul semasa di Soal Siasat. Setiap kali membuat operasi, Batman pasti akan berada di sampingnya. Batman betul-betul jujur untuk membantu cawangan khas menangkap rakan-rakannya sebab Batman begitu yakin cawangan khas bukan bertujuan menganiaya tetapi untuk membebaskan rakan-rakannya dari jauh terpesong dan terperangkap di dalam perjuangan komunis yang sia-sia ini. Batman dan Kenny menjadi sangat akrab. Kenny menganggap Batman sebagai comrade in arm. Malah dia sayangkan Batman macam adiknya sendiri. Banyak kali semasa melakukan operasi, mereka saling membantu, saling melindungi daripada serangan musuh. Batman betul-betul berjasa. Setiap kali membuat operasi, dia menggunakan pengetahuan dan kepakaran di dalam MNLF untuk membantu Kenny dan F-Team mengambil tindakan eksekutif. Beratus dapat diperangkap dan selalunya Batman memainkan peranan sebagai umpan untuk memperdaya ahli-ahli underground. Kenny pula seorang yang betul-betul operasional. Tidak kira siang atau malam, dia menjalankan operasi menangkap anasir underground. Tiada rehat baginya. Sentiasa bersedia untuk bertindak 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Tiada cuti. Walaupun dia ada isteri, tapi seolah-olah tiada masa langsung untuk balik ke rumah. Isteri memahami tugasan suami. Kenny kadang-kadang tidur di dalam base, di dalam kereta, di dalam van. Semua menjadi tempat tidurnya. Panggilan untuk bertindak boleh datang pada bila-bila masa. Kerana apabila tim Soal Siasat sentiasa on, maklumat taktikal akan datang bertalu-talu. Berbalik kepada cerita Batman, dia tidak ditahan di bawah ISA. Dia bebas seperti orang biasa, tetapi sentiasa berdampingan dengan Kenny. Mereka makan, minum, tidur bersama. Setiap projek mereka merancang bersama. Hampir kesemua projek adalah berisiko kerana anasir underground ada senjata api. Batman selalu diguna sebagai decoy untuk memerangkap musuh. Pada hari berlakunya insiden yang menyebabkan Batman terbunuh, pada pagi hari, Kenny dan Batman membuat projek bersama. Mereka hendak menangkap 2 orang anggota underground di depan Hotel Federal Bukit Bintang. Macam biasa, Batman memain peranan sebagai decoy. Batman memberi signal dan F-Team menerjah. Target terus membawa masuk kereta untuk dibawa balik ke pengkalan. Kenny belanja Batman makan. Pada pukul 1 tengah hari, Kenny telah menghantar Batman balik ke pengkalan. Tiba-tiba Batman berkata dia tidak pernah pergi ke kelab malam. Dia teringin nak tengok keadaan kelab malam kerana Batman tidak pernah melihat bagaimana keadaan kelab malam. Kenny setuju. Malam tu Batman sedia menunggu dengan pakaian yang smart. Nampak handsome pula Batman. Batman telah melompat masuk ke dalam kereta Kenny. Malam tu dia kata nak belanja Kenny makan kerana dia baru saja mendapat duit allowance. Lepas makan, Kenny bawa dia ke Eastern Night Club Jalan Campbell. Wah, bukan main seronok lagi Batman. Maklumlah tak pernah sekalipun di dalam hidupnya masuk ke night club. Belum pun sempat mereka berhibur, seorang operatif F-Team datang mencari Kenny. Katanya bos besar sedang menunggu dia, ada tugas yang mustahak. Kenny dikehendaki melapor diri ke pejabat Ketua Cawangan Khas Kuala Lumpur, Datuk Leong Chee Woh, yang memang dikenali sebagai underground buster di Kuala Lumpur dan juga Selangor. Datuk Leong berkata pengganas yang ditawan oleh Kenny siang hari tadi telah mula menyanyi. Dia memberitahu telah membuat appointment untuk bertemu dengan pengganas komunis dari 5 Assault Unit dan pertemuan sudah diatur. Lokasi sudah ditetapkan di suatu tempat di hutan Tapah, Bido. Kenny diberitahu segala keperluan logistik telah disediakan oleh Cawangan Khas Perak. Operasi ini dinamakan Ops Tapah. Di antara anggota yang terlibat ialah CPO Perak, Tan Sri Yuan Yet Ling, yang akan menjadi komander projek itu. Tetapi pemain utama ialah Kenny dan F-Team. Ikut serta adalah ASP Abdullah dan ASP Aziz Aryasa serta DSP Datuk Fong Yi Kai daripada Cawangan Khas Kuala Lumpur. Sebuah van jenis Volkswagen Kombi disediakan. Kenny dikehendaki memandu van, tetapi apabila menghampiri tempat persembunyian pengganas, ahli yang ditangkap siang tadi akan mengambil alih steering sementara tangannya digari kepada steering. Di dalam MNLF, ahli berpangkat ACM. Dia memang selalu mengadakan perjumpaan dengan pengganas komunis dari 5th Assault Unit. Ahli memberitahu biasanya akan ada signal yang ditinggalkan. Signalnya adalah kotak rokok yang mengandungi batu kecil di pangkal suatu pokok.
Pada pagi berkenaan jam 7 pagi, Kenny bersama 3 orang telah pergi ke tempat yang telah disebutkan. Tetapi signal kotak rokok itu tidak kelihatan. Namun Siti telah bagi tahu awal, kalau tak jumpa pergi tengok sekali lagi signal kotak rokok itu pada jam 10 pagi. Kali kedua, Kenny pergi memang jumpa signal itu. Bermakna perjumpaan Ahliu dengan pengganas adalah confirm. Lalu Kenny pulang ke HQ untuk membuat persiapan operasi. Tan Sri Yuen Yet Ling telah mengarahkan projek dilaksanakan seperti berikut. Van yang dipandu oleh Ahliu sambil tangan bergari. Batman pula berlagak sebagai asisten kepada Ahliu. Dia duduk di depan manakala 4 orang pegawai lengkap bersenjata menyarap di atas lantai van kombi, ready untuk bertindak. Kenny yang paling hampir dengan pintu bersedia untuk menendang pintu supaya ianya terbuka. Bersambung.